Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada tengah hari ini, hari Jumaat ini kita bersiaran secara langsung di dalam page Surau Kementerian Kerja Raya. Hari ini kita mengalu-alukan sahabat-sahabat untuk kita bersama-sama dalam Maya. Kuliah Muslimat kita di dalam Medan Mara. Medan Mara tu dekat mana kan? Medan Maya. InsyaAllah kita jemput dulu sahabat-sahabat kita untuk memberikan kita kata salam, ya. Macam mana hari ini? Mungkin ramai yang pergi berbelanja. Hari ini hari gaji 25 hari bulan 2 2022, dan insya-Allah saya dah boleh nampak ni ada Puan Nur Alis, ya. Waalaikumsalam ustazah serta sahabat yang dirahmati Allah. Insya-Allah kongsikan live ini ni kepada sahabat-sahabat yang lain. Insya-Allah kita akan bersama-sama dalam Fiqh Wanita Muslimah, satu buku yang telah ditulis oleh Syekh Asy-Sya'rawi rahimahullah, yang telah wafat, bukannya lama sangat, baru-baru jugalah, kita kata dalam zaman-zaman kita kata milenial lah. Okay? So jadi sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah, tajuk hari ini kita nak bincang, masih lagi kita dalam kerangka tajuk hijab. Okay, ingat tak? Bulan lepas kita telah bincangkan tentang kenapa ada pihak yang mempersoalkan tentang kebebasan wanita. Rimaslah pakai tudung ni. Macam tu kan? Jadi dia kata, katilah perempuan tu, dia nak pakai tudung ke tak nak pakai tudung ke, terpulanglah pada dia. Jadi insya-Allah kita dah lihat bagaimana jawapan daripada Syekh Sya'rawi sendiri, bagaimana kalau kita pergi ke sebuah negara. Negara tu ada undang-undang dia. Kita masuk ke sebuah tempat, kita beli barang. Boleh tak kita nak guna dengan atas dasar kebebasan? Kita nak buat suka hati kita lah kan. Masuk pasar raya, lepas tu tidur kat pasar raya kan. Mentang-mentang lah orang tu jual katil king coil kan. Kita pula mengantuk sangat ni, tidur lah kan. Suka hati saya lah, saya nak cari kebebasan. Ini hak saya. Sebagai manusia, hak asasi manusia. Tak boleh sahabat-sahabat. Kita duduk dekat dalam dunia ni, semuanya ada do and don'ts. Kalau kita nak makan pun, ada do and don'ts. Kenapa? Inilah peraturan yang bukan hakikatnya menyusahkan kita, mengekang kita, mengongkong kita. Tapi peraturan yang ada tadi nak menjaga diri kita. Nak menjaga diri kita. Kita ada tetamu tambahan, pelakon tambahan di belakang. Itulah anak saya. Suhaib Al-Muntasir. Masya Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton sekarang ni. Boleh kongsikan ke WhatsApp ke, ambil link ni, ataupun boleh sahaja tag nama kawan-kawan. InsyaAllah kita akan bersama-sama selama 1 jam dalam tajuk Fiqh Wanita Muslimah. Ini topik yang sambungan daripada hari tu. Ada perkara yang sangat seronok untuk kita sama-sama telusuri. Jadi sahabat-sahabat, jom kita, insya-Allah kita nak tengok Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita itu wal mar'atu allazi tatadarrar min al hijab bi za'mi annahu yaqidu min hurriyatiha bi satri ma amara Allah min mafatiniha. Seorang perempuan yang dia merasakan, aku ni terhalang lah. Tak boleh nak buat tu, tak boleh nak buat ni. Sebab apa? Sebab aku perempuan, kena pakai tudung. Yang mana
dia kata hijab tadi ataupun tudung ini adalah yang mengekang kebebasan dia. Sebenarnya Allah telah menutup, ya, apa yang akan membawa kepada fitnah ke atas diri wanita. Okey, maka hendaklah dikata apa? Syekh kata alaiha alla ta'tarid ala manhi hadhihi al-hurriyah li ghairiha. Fa in abahat li nafsaha لنفسها أن تتزين وتكشف من مفاتنها لتجذب إنسانا وتفتنه. Okey, dalam buku ini Syekh Syarawi mengatakan sepatutnya kita tidak menghalang, ya, kita tidak mengingkari apa yang telah dikatakan sebagai pemberian oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini menghalang kita kata kebebasan wanita. Tidak. Boleh kalau kita nak berhias, kita nak buka aurat, tapi nanti apa yang akan berlaku, dia akan banyak lagi pintu-pintu fitnah yang akan berlaku. Masa pintu fitnah berlaku, yang itu kita dah tak boleh nak tutup lagi dah. Sebab fitnah ni macam apa? Fitnah ni dia macam api, sahabat-sahabat. Pernah main macis tak dulu kecil-kecil? Ataupun main apa tu nama dia? Yang lighter kan, ayah punya kan, ayah nak bakar sampah kan, kita pula main lighter tu, lepas tu terbakar pula, ya. Bila terbakar tu kita dah tak boleh nak kawal. Maka Islam ini suruh apa? Daripada awal tu jangan main api. Sebab apa? Bila main api, dia akan membakar diri dan akan membakar apa sahaja yang ada di sekeliling kita tanpa mampu untuk kita tahan. Tanpa mampu untuk kita, dah lah api, dah lah, janganlah berebat cepat sangat kan. Cuba sabar sikit, saya nak ambil air ni. Tak boleh cakap macam tu. Kenapa? Apabila dah datang fitnah itu, dah datang api itu, maka dia akan merebak dengan cepat. Fa'alaiha alla ta'tarid idza sariqa zawjuha minha bifi'lil fatinihi. Dan kalau dia kata dia dia akan datanglah benda-benda yang mudarat kepada diri dia kerana apa? Dia yang telah melawan, ya, hukum tadi. Sesungguhnya innal hadaf huwa siyanatul mujtama' kulluhu minal fitnah. Ni boleh tulis kat ruangan komen ataupun dalam buku kita. Kita nak tahu kenapa Allah mewajibkan wanita ni tutup aurat, berhijab, ya, menutup apa sahaja yang cantik pada diri kita ini. Tujuannya untuk apa? Siyanatul mujtama' kulluhu. Untuk menjaga masyarakat semuanya. Bukan nak jaga diri kita saja, tapi nak jaga suami kita. Kita nak jaga jiran kita. Kita nak jaga kawan sekerja yang lelaki kita. Wal ibqa lil istiqrar wal amnu binisbati lil mar'ah. Okey. So nak jaga apa? Jaga masyarakat ni supaya tidak berlaku fitnah. Dan juga untuk menjaga perempuan tadi sendiri. Diri perempuan tadi sendiri. Ya, supaya perempuan tadi berada dalam keadaan aman, ya, tenteram. Perempuan tu tadi tak adalah diganggu. Kenapa? Terbuka sana, terbuka sini. Kita boleh tengoklah sahabat-sahabat. Ya, bila kita tak menutup aurat, akan banyak benda-benda luar. Kita tidak beradab di dalam masyarakat. Ya. Menyusukan anak depan orang dekat kedai makan. Sedangkan ada cover nursing. Tapi kita tak buat, kata apa, ini hak saya nak menyusukan anak saya. Ini semua akan mengundang apa? Fitnah. Lepas tu bila orang kecam, marah orang pula. Kalau saya baca tu dah lama dah saya gila. Sebab tu jangan buka pintu fitnah ini. Aurat kena jaga. Kalau kamu tak nak jaga diri kamu, kamu telah memudaratkan diri kamu dan juga masyarakat. Boleh faham ya? Senang sahaja. Jadi apa yang Allah suruh tutup tu tutup. Jadi yang Allah suruh tinggal tinggal. Yang Allah suruh buat tu lakukanlah. Hatta la yakhruju zawjiha min baitihi wa hiya la ta'lamu hal sataftinahu al-mar'atu al-ukhra fayatazawwajuha am annahu sayauд ila baitihi. Jadi supaya perempuan tadi, ya, tidak menyebabkan orang lelaki keluar
Dan akhirnya orang tu keluar pergi cari perempuan lain pula. Kenapa perempuan lain lebih cantik daripada isteri dia? Maka akhirnya suami dia pun tak balik dah. Tak balik ke rumah dia. Sebab apa? Dapat lagi perempuan yang lebih cantik. Ini yang Allah nak jaga ke atas diri wanita. Inna Allah subhanahu wa ta'ala qad wada'a minal qawaid wad dawabit. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan kaedah-kaedah, syarat-syarat yang menghalang fitnah itu berlaku ke atas perempuan dan juga lelaki. So, dua-dua sekali both of people. Both of women and also men. Supaya kita ini istiqrarul usrah. Supaya usrah, keluarga, suami dan isteri, suami kita selamat. Sebab apa? Tak tengok aurat orang lain. Tak tengok aurat isteri orang lain. Ui, kan, lebih cantik pada bini aku, pergi cari bini orang. Sebab tu isteri kena tutup aurat. Setiap yang bergelar isteri kena tutup aurat, nak jaga suami juga. Nak menjaga keamanan di antara kedua-dua supaya tidak ada benda-benda haram yang dilihat oleh mata. Wa harrama ayu syai'in yumkin an takuna fihi fitnatul minal mar'ah lirajulin gharib minha. Dan Allah juga mengharamkan apa-apa sahaja yang akan menimbulkan fitnah seorang wanita kepada wanita yang lain, kepada lelaki yang lain. Perempuan tu keluar, tak tutup aurat. Cantik kan, terbuka sana terbuka sini. Dia ganggu siapa? Dia sedang mengganggu seksual lelaki orang. So boleh dituduh lah atas section berapa? Tak ingat lah gangguan seksual. 45 ke 47? Tak ingat. Kan ada selebriti dakwah kita yang dituduh di atas gangguan seksual. So jadi orang perempuan yang pakai melampau sampai kau orang lelaki tak boleh buat kerja. Sebab apa? Ya Allah, ni nak pergi office ke? Atau nak pergi disco ni? Nak pergi tarian tiang macam tu. Kan? Jadi tak ada beza lah. Kan? Ya Allah Tuhanku. Mengganggu lelaki lain untuk lelaki lain berasa tenang dalam kerja dia bila berada di luar rumah. Walidzalika harama ibda'uz zinah illa limaharimil mar'ah. Sebab itu Allah kata, Allah mengharamkan kita menunjukkan aurat-aurat kita, perhiasan-perhiasan kita kepada orang yang bukan mahram. So orang bukan mahram ini tak boleh kita nak zahirkan. Seperti mana surah An-Nur ayat 31, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ. Ayat ini sehingga akhir ayat yang bermaksud janganlah wanita itu menzahirkan perhiasannya kecuali kepada suaminya, ayahnya, ayah suaminya, anak-anaknya, anak-anak suaminya, sampailah akhir sekali awitiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa, sehinggalah kepada kanak-kanak kecil yang tidak ada rasa lagi terhadap aurat wanita. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ هُمْ هِيَ مِنْ مَحَارِمِ الْمَرْأَةِ. So tercari-cari kita kan, dekat mana ayat yang menerangkan tentang mahram. Kalau kita dulu-dulu kita sebut muhrim, terbaliklah. Sebenarnya bukan muhrim. Muhrim tu orang yang pergi berihram di Mekah, buat haji, buat umrah. Tapi kalau yang tak boleh kahwin ni mahram. Jadi maharim, boleh tengok maharim ialah ramai, mahram. Kalau mahram satu, maharim ramai. Dalam ayat surah An-Nur ayat 31, inilah yang menerangkan tentang mahram perempuan. Fi hadhil ayah hum maharimul mar'ah allati la tahrisu ala ibda'i zinataha amamahum.
ya. Tapi yang ni kita boleh untuk membuka aurat di kalangan mereka. Fa in hadhihi zina la tathiru fi nufusihim ayatul syahwah. Sebab apa? Bukan kesama, ni lelaki juga. Ni lelaki juga. Bukannya ada syahwat, yang ni ada syahwat. Apa beza? Ya, adik-beradik kita boleh tengok rambut kita. Kenapa orang kawan sekerja kita yang tak ada kaitan dengan kita tak boleh tengok rambut? So sahabat-sahabat cuba tulis dekat ruangan komen. Ada pendapat tak? Kenapa? Okay, kenapa kita boleh buka aurat kita dengan mahram, tapi aurat kita dengan bukan mahram tak boleh buka? Apa bezanya? Dia pun seorang lelaki juga. Masya Allah. Okay, kita dah ramai dah yang bersama dengan kita di ruangan komen dan juga yang sedang menonton. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton Surau Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya. Kita boleh menyahut ada soalan daripada sahabat kita, macam mana nak stop dari istimta ke saya tak ingatlah dalam bahasa Arab apa dia ada istilah dia kan, dalam bahasa Inggeris ni ataupun istilah yang biasa dikenali iaitu onani. Macam mana nak stop? Okey, soalan yang menunjukkan bahawa kita mengetahui bahawa onani adalah suatu perkara yang akan memudaratkan. So bila benda yang mudarat, Islam akan halang, betul tak? Islam akan halang. Tak boleh seseorang itu menyetubuhi dirinya dengan tangan sendiri. Okey? So apabila dia tak boleh melakukan perkara tersebut, kerana di sana ada banyak mudarat, dan akhirnya tidak berlaku sebagaimana syahwat yang dibolehkan, iaitu untuk ditunaikan dalam keadaan yang fitrah. Dalam keadaan fitrah iaitu mesti ada suami dan isteri. Jadi macam mana cara dia? Okay? Yang pertama, orang yang melakukan perkara ini perlu pergi kepada suatu perkara iaitu mengurangkan perkara yang menyebabkan nafsu syahwat ini terangsang. Biasanya nafsu syahwat ini dia bukan benda yang datang tiba-tiba, tapi di benda yang ada muqaddimah dia. Sebab tu Allah sebut wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Benda-benda berkaitan dengan syahwat, dia bukannya satu benda yang macam mana kita tak ada preparation ataupun tak ada sebab yang membawa kepada benda tadi. Sebab tu ayat ini lebih jelas, lebih tegas lagi berbanding dengan ayat lain. Ayat lain kalau Allah sebut tentang mencuri, tentang melakukan perkara haram, Allah tak sebutkan jangan dekat, tapi jangan melakukan perkara tersebut. Tapi kalau bab zina, jangan dekat, iaitu apa? Jangan buat muqaddimah zina. Jadi kalau onani pun sama, jangan buat perkara yang membawa kepada berlakunya onani. Contohnya apa? Kena kekang dari awal, iaitu contoh perkara-perkara yang menaikkan syahwat, seperti filem yang tidak senonoh, duduk berseorangan. Apa yang boleh menaikkan syahwat, yang memberi peluang untuk kita memikirkan yang bukan-bukan, kerana mungkin kita kurang kerjaan. So kita isi masa kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Siapa yang duduk berseorangan, biasanya syaitanlah yang akan suka menemani dia. Syaitan akan bisikkan macam-macam. Sebab itu kita digalakkan untuk bersama-sama dengan orang lain supaya ada di sana perkara-perkara yang bermanfaat, yang kita boleh fikirkan, jadi orang yang proaktif, jadi orang yang ada matlamat di dalam hidup. Bila ada matlamat, insya-Allah kita sibuk. Seseorang yang sibuk dengan kebaikan, insya-Allah dia tidak akan disibukkan dengan kebatilan. Ambil prinsip ni, siapa yang disibukkan dengan kebatilan, maka dia tak sempat untuk buat
kebaikan. Sahabat-sahabat, terima kasih banyak-banyak atas soalan dan Puan Nami. Puan Nami sedang menonton, Kak Zaini sedang menonton, Masya Allah. Terima kasih. Jadi sahabat-sahabat yang menonton kita boleh juga kami mengalung-alungkan untuk memberikan pemberian star support surau kerja raya untuk memberikan star dengan usaha-usaha dakwah yang telah diberikan oleh surau Kementerian Kerja Raya. Alhamdulillah. Jom kita nak tengok lagi seterusnya. فَإِنَّ هَذِهِ الزِّينَةِ لَا تَثِيرُ فِي نُفُوسِهِمْ آيَةُ الشَّهْوَةِ. Ingat tak soalan saya tadi? Soalan saya, kenapa yang mahram, contoh abang kita boleh tengok rambut kita, tapi kawan sekerja kita, mungkin nama dia siapa? Mungkin nama dia Ali. Ali tak boleh tengok rambut kita. Kenapa? Kerana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syahwat itu dia akan terangsang bila bersama dengan ajnabi. Bila sama dengan orang luar. Tapi dengan maharim, dia tidak akan terangsang kecuali sengaja. Sengaja dirangsang dengan melihat mukaddimah-mukaddimah yang buruk, membawa kepada syahwat yang kita kata apa? Syahwat luar tabi'i. Ni yang banyak berlaku. Kenapa ada berlaku sumbang mahram, anak dengan mak, nenek dengan cucu, na'udzubillah min zalik. Ini benda ni adalah hakikat yang berlaku. Kenapa? Patutnya tak boleh rasa apa-apa, tapi sebab tidak dijaga benda-benda yang membawa kepada perkara tadi. Imma li'annahum lam yablughu sinnul lati yahsinu fiha bisyahwa, ataupun macam budak-budak tadi kan. Budak-budak kenapa? Dia orang tak rasa lagi syahwat. So jadi boleh buka. Wa imma annahum ta'addu hadhil marhalatul tamaman, ataupun dia dah terlebih tua dah. Yang mana tidak ada lagi syahwat. Ini antara jawapannya, tiga jawapannya kenapa boleh buka aurat dengan mahram tetapi dengan orang yang ajnabi tak boleh buka aurat. Tapi bukanlah maksud dengan mahram pun tu sampai tak ada surat benang. Tu lain macam tu kan. Maksudnya dia ada aurat dengan mahram. Apa aurat seorang wanita dengan mahram? Daripada ujung rambut sampai ujung kaki? Taklah. Itu maksud tak pakai apa-apa tu. Jadi aurat tak pakai apa-apa pula, pakai penuh macam nak keluar. Maksudnya lelaki yang mahram dengan wanita, auratnya ialah dari pusat hingga ke lutut. Ustazah senang kat rumah kan, boleh open the air. Kan. So jadi sahabat-sahabat, di atas ataupun kita kata aurat yang atas daripada pusat ini, dia adalah maruah. Secara adatnya maruah. So jadi kita tutuplah di rumah, walaupun dia bukan aurat, tapi maruah kita yang membawa kepada keelokan untuk kita tutup dan mungkin membawa kepada tidak elok untuk kita buka. Okey. Bal innallaha subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada orang perempuan itu untuk harrama 'alan nisa ay yadribna bi arjulihinna, yang mengharang perempuan untuk mendedahkan auratnya, seperti nau'in min at-tahayul li izharu zina allati akhfataha athyab. Orang perempuan dia pakai perhiasan dekat kaki yang mana menarik. Menarik, kita kata syahwat, menggegarkan. Wa dzalika bi ta'ammudi ihtizaz, maksudnya apa? Dia akan menggegarkan rasa lelaki. Elok dah dia punya apa kita kata, rantai kaki itu dekat dalam baju, tapi sengaja dia letak loceng. Jadi bila dia jalan tu bunyi kecing, 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 kecing. Macam tu. Jadi orang lelaki pun Kak Mina lalu comel Kak Mina hari ni. Macam tu. Jadi tidak boleh dizahirkan walaupun dia duduk di dalam baju. Jangan sampai menariklah perhatian
orang lelaki. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Okey? So dalam ayat ini secara jelas, dan kamu jangan menunjukkan kepada orang lelaki apa yang tersembunyi daripada perhiasan yang kamu pakai. Tersembunyi dalam baju, tapi kamu sengaja bunyi-bunyikan. Bila dia haram, haram ni, maka Allah suruh apa? Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maka marilah sama-sama sahabat-sahabat kita bertaubat. Bila dah buat dosa, kita buat benda yang Allah larang, apa yang perlu kita lakukan ialah sama-sama kita taubat. Jalan untuk bertaubat ni terbuka luas. Innahu tawwab. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Jangan pernah sahabat-sahabat rasa, habis dah aku ni kan. Aku dah tak ada harapan dah. Akhirnya kita terus dalam maksiat tersebut sebab kita rasa macam tak boleh dah kita nak berhenti daripada maksiat yang kita lakukan. Tapi yang perlu kita lakukan ialah kita taubat kepada Allah. Orang yang bertaubat, wahai orang yang beriman, yang bertaubat, kembali. Repent to your God. Repent, kembali bertaubat kepada Allah. Allah janjikan suatu peluang kemenangan. La'allakum tuflihun. Moga kamu berjaya. Seorang yang berjaya bukanlah orang yang dapat membawa sale 1 juta setahun ataupun 2 juta setahun. Tapi siapa yang berjaya boleh kita definisikan dalam ayat ini. Orang yang berjaya ialah orang yang dah jatuh di dalam dosa dan dia meminta dari Allah keampunan dosa tersebut. Ini ciri-ciri orang yang berjaya. Berapa ramai daripada kita yang banyak terlibat dengan dosa tapi kita tak taubat-taubat. Yang Allah nak ialah bagaimana kita meminta keampunan dari Allah. Kullu hadha qad yafhamuhu al-ba' ala annahu taqyid li hurriyatil mar'ah. Semua ini, Syekh simpulkan. Semuanya ini, kata Syekh, mengatakan bahawa ini adalah menyekat kebebasan seorang wanita. Walakinnahu fil haqiqah himayatun laha. Tapi sebenarnya secara hakikatnya yang Allah tak bagi untuk zahirkan perhiasan, zahirkan aurat kepada bukan mahram. Untuk apa? Satu perkataan besar, untuk menjaga wanita. So Allah nak jaga kita. Allah nak jaga kita, nak suruh kita selamat. Bukan Allah nak siksa kita, nak kongkong kita, tapi Allah yang nak sayang kita. Lau anna Allah lam yafrud al-hijab lakana 'ala al-mar'atu an tutalibu bihi li'annahu akbar ta'min laha wa li hayatiha. Allahu Akbar. Sangat kritis pemikiran Syekh Sya'rawi, sehingga Syekh Sya'rawi kalau tulis tafsirnya, kita baca tafsirnya, tafsir Asy-Sya'rawi sangat kritis di dalam mentafsirkan ataupun pemikirannya dengan apa yang telah Allah perintahkan. Dengar dia kata apa tahu? Kalaulah Allah tidak wajibkan tuntutan kefarduan hijab itu, tak perlu pakai tudung, nanti kamu akan tengok secara fitrahnya perempuan akan memohon kepada Allah. Kerana apa? Perempuan rasa selamat, rasa secure, rasa dilindungi dalam kehidupannya bila berhijab. Nak kata apa? Hijab tu adalah fitrah perempuan. Fitrah yang mana bersamaan dengan perintah dari Allah. Apa yang rugi?
Tak ada pun satu kerugian. Kalau sebelum ni mungkin orang menutup aurat seperti mana orang Kristian. Pernah tengok tak? Sahabat-sahabat sister yang pope di dalam gereja. Mereka pakai tudung. Cara mereka lah kan. Tapi mereka buat tu atas dasar apa? Atas dasar dah adat kepercayaan mereka macam tu. So jadi kalau dia pakai tudung, tak ada masalah lah. Maksudnya fitrah ni memang dia nak tutup. Begitu juga dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain yang dulunya memang pakai tudung. Dan bila Islam suruh orang pakai tudung, bila wanita pakai tudung, maka dia jadi apa? Dia jadi bukan sekadar fitrah, tapi tambah plus fitrah dan ibadah. Kan seronok tu. Dapat dua-dua sekali. Yang fitrah iaitu apa? Kita rasa selesa pun dapat, ibadah pun dapat. Setiap kali kita menutup aurat kita, keluar daripada rumah, ditulis oleh Allah sebagai suatu perintah yang kita sedang laksanakan. Perintah yang sedang kita berjihad. Kosok tudung. Saya pernah tengok ada kawan ni yang bertugas di stesen radio. Dia kata dulu dia tak pakai tudung ustazah, masa nak pakai tudung tu menangis-nangis. Sebab apa? Kena iron tudung kan. Dulu tak payah iron tudung, baju je. Sekarang ni kena iron baju, labuh kan. Maka menangis-nangis. Tak apa. Penat kena iron, panas. Sebab apa berpeluh-peluh banding dengan orang lelaki. Semua tu Allah letak sebagai apa? Ganjaran ibadah di dalam diri kita. Okey, saya dapat satu soalan daripada Nur El Suci Hakiki. Adakah memakai kasut tumit tinggi termasuk menghentakkan kaki? Okey, baik. Kasut tumit tinggi, ya. Dia adalah suatu yang dibuat untuk dari sudut kesihatan pun memang tak bagus. Sudut kesihatan. Orang tu kalau mengandung, kan, doktor tak bagi pakai kasut tumit tinggi. Kenapa? Dia akan ganggu kita punya belakang punya. Kita punya tulang belakang. Okey? Itu yang pertama dari sudut kesihatan. Baik, yang kedua, memang kaki kita tak akan stabil. Tapi nampak apa? Nampak macam macam kurus tinggi macam tu. Tapi yang kedua, apabila kasut tumit tinggi tadi itu menghasilkan bunyi yang menarik perhatian. Sengaja dibuat dalam keadaan contoh ingat tak dulu masa kita sekolah-sekolah kan, kita tahu kan cikgu-cikgu kita ni memang ada yang pakai tumit tinggi tu sampai cikgu datang dah kenal dah kita. Maka itulah yang cuba dielakkan dalam agama Allah. Di dalam Islam ini yang cuba dielakkan iaitu apa? Mengambil perhatian orang yang bukan mahram. Biarlah orang perempuan ni dalam keadaan yang sedang-sedang saja. Maksudnya kalau dia tidak mengganggu perhatian orang lelaki. Dan kalau pula dia tidak ada, dia tidak pula merosakkan apa yang ada. Jadi biar orang perempuan ni jadi orang yang bagus. Wanita salihah ini wanita yang tidak mengundang fitnah kepada diri dia sendiri dan kepada kaum Hawa ataupun kaum Adam. Okey? Baik, itu jawapan daripada saya. Jom kita tengok lagi sampai dekat sini ya. Li'annahu akbar ta'min laha wa li hayatiha, kerana dia akan menjaga perempuan tersebut. Dzalika anna nadharatul mar'a mawqutahu wa fitratul jamaliha law hasabnaha falan tazidu ala 15 aman thumma ba'da dzalika tabda'u fi dhubul. Okey, jadi kalau kita tengok kecantikan perempuan itu, dia punya had dia yang boleh dipertontonkan dan dia tidak akan lebih daripada 15 tahun. Maka 15 tahun walaupun tak keluar lagi haid,
walaupun tak datang lagi tanda-tanda akil baligh, dia kena tutup aurat dia. Okey, kenapa? Sudah cantik dah. Dia punya tubuh dia sudah menggiurkan orang lelaki. هب أن المرأة بدأت في الذبول وزوجها ما زال محتفظا بنظارته قادرا على الزواج. Okay? So seorang perempuan apabila dia keluar daripada rumah dia, dalam keadaan dia berhias. Adik, jangan main pintu, Dek. Jangan main pintu. Apabila dia berhias, dan sedangkan dia dah ada keinginan untuk berkahwin, maka dia keluar pula dekat jalan dan okey, boleh masuk dalam tapi adik jangan main pintu ya. Dan dia pergi ke jalan dan akhirnya dia akan memudaratkan orang lain apabila dia tidak menutup aurat. Okey. Imma ay yuftanna bihadhihi al-fatat bitarki zawjatuhu wa yatazawwajuha. Dan apabila fitnah ini telah berlaku kepada pemudi tadi, kan ramai pula orang berkenan dekat dia, nanti perempuan ni pula akan tinggalkan suami dia. Sebab apa? Jumpa pula orang lelaki yang lebih berkenan dekat hati dia. Jadi perkara ini dihilangkan daripada awal-awal lagi. 15 tahun dah ada dah kita kata keinginan untuk berkahwin, maka dia kena stop untuk mendedahkan aurat dia. Walakin law hajabat nisa mafatinihunna an rijal, tetapi kalau perempuan tadi memakai hijab sehingga menutupi pintu-pintu fitnah daripada lelaki, maka jadilah perempuan tadi aminah. Jadi selamatlah. Perempuan tadi jadi okey. Fukidani zawjiha min taghayyur nafsihi min nahiyati zawjatuhu wala dhallat muhtafizatun bihubbihi laha wa ikbalu alaiha. Okay, so sebenarnya semuanya untuk menjaga rasa-rasa, menjaga rasa daripada orang lelaki, menjaga kecintaan tadi. Biar bila orang lelaki dia tak memandang wanita-wanita lain punya aurat, maka bila dia pandang aurat isteri dia, masa itu baru dia rasa nikmat, dia rasa seronok. Tapi bayangkan semua peha orang perempuan dia dah nampak. Kan, sebab apa? Naik LRT nampak, buka TV nampak, buka YouTube nampak. Maka bila tengok aurat isteri sendiri, aduh hai, tak cantik lah. Hilang dah kemanisan dia. Ini sebab tu Islam itu suruh menjaga kecantikan. Li'annal jamal namu. Ni yang kita first time dengar ni. Kerana kata Syekh, sesungguhnya kecantikan itu dia boleh bergerak, bertambah. Kecantikan ini dia boleh bertambah. Tambah apa? Dia boleh bertambah kepada akhlak seseorang. Dekat akhlak pula. Fil makhluqat. Kepada hamba-hamba Allah. Kepada nabat, iaitu tumbuh-tumbuhan. Kecantikan ini dia boleh bertambah pada haiwan. Dan juga kepada insan. La yudrakuhu al-mutatabba' lahu. ولذلك تجد رجل ولد ينظر إليه كل يوم فلا يمكن أن يلحظ أنه يكبر ولكن لو غاب عنه شهرا يتجمع نمو الشهر كله وهو بعيد عنه وعندما يعود يحس بأنه قد كبر. Ataupun kita kata begini, kecantikan itu kepada seseorang ini, dia makin lama makin dia boleh bertambah. An-namu boleh bertambah. Dan bila seorang lelaki, ayah lah kita kata, ada anak, setiap hari tengok anak dia. Dia tak perasan yang anak dia tu makin besar. Sebab apa? Tengok dah hari-hari. Tapi cubalah anak dia bagi masuk asrama, sebulan masuk asrama.
Bila selepas sebulan jumpa balik dengan anak dia, apa yang dia akan nampak? Dia nampak anak dia dah besar, anak ayah. Nampak besar. Wal falah mathalan idza jalasa bijiwariz zar'i. Contohnya, seorang petani, pekebun, bila dia duduk di sebalik ataupun dekat dengan tanaman dia, setiap hari tengok kan, punyalah seronoknya. Sebab sebelum ni tak pernah menanam. Tanam apa? Sawi. Dekat mana? Balkoni ataupun belakang rumah, ataupun dekat depan rumah orang rumah bawah. Setiap hari tengok, tak nampak pun sawi tu membesar. Sebab apa setiap hari? Tapi cuba kalau dia balik kampung, dalam satu tempoh 3 bulan misalnya kata, datang tengok balik dia punya sawi baru, dia nampak wow besar. Inilah kecantikan yang bertambah pada mata manusia. Ar-rajul ma'a zaujatuhu kadhalik. Dengar ni, dia buat perumpamaan dua tadi tentang tanaman dan tentang anak. Begitu juga kata Syekh Sya'rawi, seorang lelaki dengan isteri dia. Fahuwa indama yatazawwajuha wa hiya arus takunu fi abha zinatuha wa nudaritaha. Apabila seorang lelaki ini dia berkahwin dengan pengantin baru kan, kompang dipalu pengantin baru. Semalam tengok sajat kompang dipalu. Kenapa nak kahwin ke Jad? Kan, sajat dah jadi perempuan ya. Begitulah ya. Inilah dunia. Wahia arus takunu fi abha zinatah. Bila lah dia kahwin, ya Allah, pada malam pengantin tu, malam pertama tu suami dia tengok dia tak kelip mata. Cantiknya bini aku kan. Lakin li'annahu yaraha kulla yaum. Ini dah tengok setiap hari dah kan. Hari ni tengok, petang tengok, esok malam tengok setiap hari. Maka dia pun rasa tak perasan pun kan apa-apa perubahan yang berlaku pada diri isteri dia. Wa takbar wa tadhhab nadarataha wa jamalaha min amamihi syai'an fa syai'an. Makin lama aurat pula, kecantikan isteri dia makin dia tak nampak seri dia tu. Seksi dia tu hilang. Kecantikan tu hilang. Tapi dulu masa kahwin, ya Allah, lautan api sanggup kurenangi. Apa lagi? Mandi tak basah, tidur tak lena. Duna ayyulahidu hadhihi dzubul. Bal tadhillu fi ainihi hiya nafsul arus al-jamila allati zuffat ilaihi. Tapi bila perempuan itu dia pakai tudung, dia tutup aurat bila dia keluar, dan bila dia pulang ke rumah kan, dia buka aurat dia di hadapan suami dia, berhias di hadapan suami dia, dia akan kekal pada mata suami tadi kecantikan sebagaimana kecantikan malam pertama. Nampak tak sahabat-sahabat? Subhanallah. Bila perempuan dia pakai tudung, kat luar lelaki tengok isterinya pakai tudung, bila balik buka tudung, dia akan apa? Bertambah kecantikan tu di mata suami. Tapi kalau dia kat luar tak pakai tudung, kat luar pakai baju singlet saja, balik rumah pun pakai baju singlet, sama je kan. Apa lebihnya suami ni berbanding dengan Pak Kasim? Pak Kasim mana pula kan? Apa bezanya? Tak ada beza. Sama je, Pak Kasim tengok singlet, abang pun tengok singlet. Jadi tidak ada perbezaan pada matanya. Jadi kecantikan tu tidak bertambah, bahkan sama. Walakin idza ra'a imra'atun ghairuha, kalaulah lelaki ini dia tengok pula perempuan lain, asghara minha, yang lebih muda lagi daripada isteri dia kan. Orang kata apa? Dahi licin, masih bergetah lagi. Wala tazalu fi qimmati nadaritiha, mestilah perempuan yang muda tadi tu lebih cantik pada dia berbanding dengan isteri dia. Bada'at muqaranah wa ahassu bitaghyir.
Masa tu barulah suami dia akan rasa macam, kenapa isteri aku tak cantik ya? Kenapa perempuan tu cantik? Dan dia pun rasa macam berubah hati. Hati dia jadi gering, jadi gersang. Wa atharra dhalika fi nafsihi, dan dia akan memberi kesan yang sangat mendalam dalam jiwa lelaki. Ya Allah, sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah, boleh tengok penceraian di luar sana. Sorry, minta maaf untuk saya katakan. Apa salah wanita tadi ketika dia berkahwin dengan lelaki tadi? Wanita tadi adalah artis yang cukup cantik. Orang nak jaga artis, nak jadi artis ni bukan senang, sahabat-sahabat. Makan kena jaga. Nak jadi model, kan? Kulit kena jaga. Orang kata kalau kita tak larat lah nak menjaga semua ni, kan. Kena cantik. Kalau tak, TV tak ambil. Tak ambil berlakon. Jadi apabila kita berkahwin, apabila kita berkahwin, kalau kita tengok perempuan tadi, dia dah cukup cantik, artis, kan, kulit mulus, tapi bercerai juga. Kenapa ya banyaknya perceraian yang berlaku walaupun keadaan wanita tadi cantik? Hakikatnya, sahabat-sahabat, perkahwinan tadi bukanlah nilai dari sudut luaran. Bukan luaran nilaiannya. Tapi perkahwinan itu sudutnya adalah pada hati. Hati, kemanisan yang ada di dalam mata kita ketika melihat pasangan. Jadi kalau pasangan kita tak pakai tudung, pasangan kita dia mendedahkan aurat dia kepada semua mahram, apa beza kita sebagai suami dengan orang lain? Sebab tu keberkatan, sebab tu orang kata keberkatan dalam perkahwinan itu yang memanjangkan perkahwinan. Jaga apa? Jaga perkara yang haram, jauhi perkara haram, buat perkara yang halal. Itu sahaja. Jadi kalau kita tinggal salat, tak jaga aurat, ini semua akan merosakkan perkahwinan. Percayalah, dia akan efek di dalam perkahwinan kita. Sebab tu nak jaga perkahwinan yang baik, suami isteri. Betul tak? Suami isteri, dua ini penting. Ada connection, ada komunikasi yang perlu dibina. Tapi connection ini nak tengok okey ke tak? Tengok connection di antara suami dan isteri ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suami betul dengan Allah, isteri betul dengan Allah, insya-Allah perkahwinan tadi akan terjaga. Tapi kalau suami dan isteri cuba untuk jaga alaqah ataupun hubungan di antara suami isteri, tapi dengan Allah tak jaga. Tak jaga dari sudut solat, tak jaga dari sudut aurat, tak jaga sudut pergaulan. Na'udzubillah min zalik, bila tak jaga hubungan dengan Allah, Allah tak jaga hubungan, connection dengan kita dan suami. InsyaAllah, ini usaha kita. Tapi sekiranya takdir sudah terjadi, yang itu kita redha, itu mungkin yang terbaik. Tapi selagi kita berusaha, ada jalan keluarnya, iaitu amalkanlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh. Kak Rabah Ayati baru bersama dengan kita. Apa khabar Kak Yati? Sihat Kak Yati ya? Sahabat-sahabat pencinta ilmu ni semua, Masya Allah. Jom kita tengok lagi. Wadhalika wa nahnu nara ummahatina ba'da an kabarna wa mala'at wujuhunna bita'aid la nash'aru bihadha bal najidu fi ummahatina nadharatun la nashba' min an-nazri ilaiha. Dan itulah yang kita boleh tengok pada ibu-ibu kita. Walaupun ibu kita dah tua, betul tak? Penuh dah parut pula kedut dekat muka ibu kita. Tapi kita tetap seronok tengok ibu kita. Tetap rasa tidak pernah puas melihat wajah ibu kita. Fallahi subhanahu wa ta'ala
قد حجب المرأة من أن تستلفت الأنظار إليها بالكشف عن زينتها. Sesungguhnya wanita yang berhijab itu akan menyebabkan orang lelaki tidak akan memandang wanita yang berhijab. Kenapa? Kerana auratnya telah tertutup. Tetapi apa yang akan menjadikan kepada diri dia, wanita yang berhijab akan nampak lebih muda, lebih cantik, lebih bersinar. Ya Allah, boleh tengok sahabat-sahabat, ya, artis-artis wanita yang berhijrah. Waktu dia berhijrah dengan waktu dia tak berhijrah, mana lagi comel? Mana lagi cantik? Sebab kita memang nampak kan, bila dia pakai tudung, nampak lagi muda pula dia. Masa dia tak pakai tudung tu, kita nampak tua dah kat dia kan. Dengan rambutnya yang dipelbagaikan. Tapi bila pakai tudung nampak muda. Ini lebih cantik, lebih muda apabila perempuan itu pakai tudung. Wal ajib anna mar'atu la taltafit ila hadhihi al-hikmah. Dan benda yang sangat menakjubkan, perempuan kadang-kadang dia tak tengok benda ni. Kan? Sebab apa dia kata, saya nak tunjuk rambut saya nak tunjuk ni, tangan saya nak tunjuk, kaki saya. Sebab apa? Kalau cantik kena tunjuk lah. Kalau cantik kena tunjuk. Kan? Ataupun nak jual barang kena tunjuk lah. Tak semestinya sahabat-sahabat. Berapa ramai orang yang berniaga dengan tidak menjaga, dengan menjaga ya, pantang larang, insya-Allah perniagaannya itu juga boleh berkembang. Kena buatlah strategi marketing yang lain. Janganlah buat strategi marketing yang haram. Bila buat haram, memberi kesan kepada keberkatan di dalam perniagaan. Bal ta'khudhu mas'alah ala asas min hurriyatil jawfa. Kita ambil pula masalahnya sebab apa? Nak mencari kita kata apa? Kebebasan pula. Tak boleh lah macam tu kan. Wal iqab fi syar' fi kulli halat. La yabda'u illa 'inda an-nuzu' ila 'amali syai' fa anti tara waradat jamila unzur ilaiha kama sya'at falaysa fi dhalika ithmun wala hisab wa tamta bira'at bira'ahit apa benda ni bira'ahitiha kama syi'ti falaysa hunaka ithmun wala hisab illa an tamuddu yadaka litaqta'aha wa hina idzin takunu qad a'tadaiti. Okey, jadi untuk iqab di dalam syarak ini fi kulli halat. Okey, hukuman ke dalam orang yang tidak menutup auratnya ada di dalam semua keadaan. Kalau orang tu nak pergi kerja, nak pergi mana-mana, semuanya kena ikut ya, seperti apa yang telah disarankan oleh syarak. Wa antara farsan jamilah unzur ilaiha kama syi'ti. Jadi tengoklah, kalau kita tengok orang perempuan tu cantik kan, maka kita tengoklah bagaimana dia meletakkan aurat kepada diri dia. Tamta bin nazar ilaiha kama turid. Maka bila kita tengok perempuan tu cantik, kita akan merasai kenikmatan bila melihat perempuan tadi. Fala ithmun alaiha, tidak ada dosa. Kecuali kalau kita cuba untuk mengangkatnya ataupun menaikinya tanpa ada izin daripada sahibiha. Okey, ini contohnya kalau kita tengok kuda yang cantik. Kuda yang cantik tu bila dia cantik kita boleh tengok, tapi kita tak boleh naik kuda tersebut tanpa izin daripada tuan punya kuda. Wa hakadha kullu ma fid dunya min jamal, dan inilah dia apa sahaja yang ada di dalam dunia ini dengan kecantikan-kecantikan yang ada. Dalam ayat apa ni? Kalau kita tengok sini, ayat Al-Baghal. Okey. Surah apa Wal khayla wal bighal wal hamila litarkabuha wa zinah
wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan kuda dan bighal. Bighal ni ialah campur, kuda campur keldai. Wal hamir kuda. Wal hamir ialah keldai. Yang mana kamu menaikinya dan juga perhiasannya, yakhluqu ma la ta'lamun, diciptakan untuk kamu dengan apa yang kamu tidak tahu. Zinatul liman al al-sahibiha faqat. Sebenarnya yang Allah jadikan cantik pada binatang-binatang tadi, kuda, keldai, semualah binatang-binatang yang membantu untuk kita hidup. Untuk siapa kecantikan tadi? Al-ayatu ja'at bizinatul alal itlaq. Sesungguhnya ayat tadi datang dengan kecantikan secara menyeluruh, ya, untuk tuan punya unta pula, tak ada unta, wal khail, tuan punya kuda pun boleh tengok. Orang yang tak punya kuda tapi dia nak tengok boleh tengok. Kullu ma fil kaun minal jamal unzur ilaihi kama tasha falaysa hadha muharraman illa maraati. Dia kata semuanya, ya, kalau kita tengok semua kecantikan yang ada di dalam dunia ini, kamu boleh tengok. Tak dosa pun kamu tengok. Cuma satu saja zinah yang kamu tak boleh perhati macam tu. Siapa? Orang perempuan. Fanazaratun ilaiha muharrama. Sesungguhnya melihat wanita yang bukan mahram, iaitu ialah perkara yang ditegah oleh syarak. Sama ada daripada perempuan kepada lelaki ataupun lelaki kepada perempuan. وَالنَّظْرُ إِلَيْهَا وَتَآمُلْ فِي جَمَالِهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا إِثْمٌ. Apabila seorang perempuan, seorang lelaki itu melihat, meneliti, kan, dibelik muka perempuan tadi dengan kecantikan perempuan tadi, sedangkan dia bukan suami, maka dia berdosa. وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ بِنِسْبَةٍ لِلْمَرْأَةِ. Dan begitu juga seorang lelaki, bila dia melihat perempuan, begitu juga seorang perempuan dia melihat orang lelaki. Wa ta'ammuluha fil malami rujulatihi ithmun. Bila orang perempuan tengok apa, ya Allah, sadunya bang, badan kau bang, macam tu, kan. Tak apalah, kita perempuan, kan, bukannya orang lelaki tengok kita yang tengok orang lelaki, tak boleh. Yang nampak apa, kejantanan tu, tak boleh tengok sampai beria-ria, sampai berkenan. Kita pula ambil pula gambar orang lelaki tu yang six pack tu, letak pula dekat bilik, tengok berhari-hari. Tak boleh, ibu-ibu, ya, sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah, tak boleh. Sama benda yang tak boleh kita lihat, tak boleh kita pegang, kerana itu adalah perkara yang haram. Walidzalika yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil aziz. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Katakanlah, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, tundukkanlah pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka, kerana itu lebih baik, lebih bersih untuk mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Itu untuk orang lelaki. Kenapa tunduk pandangan? Orang perempuan macam mana pula, Ustazah? Boleh. Orang perempuan pun ada. Jangan kata orang lelaki dia ada. Orang lelaki ayat surah An-Nur ayat 30. Orang perempuan surah An-Nur ayat 31. Ada. Adil. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman itu, tundukkanlah pandanganmu dan jagalah kemaluanmu. Limadha hurrimat an-nazratu bainar rajul wal mar'ah? Kenapa pula Allah haramkan
melihat di antara lelaki dan perempuan. Walima tuharramu binisbati lil baqi makhluqatil kaun. Dan sedangkan semua kecantikan yang makhluk yang lain, macam kita tengok langit, cantik kan langit ni? Kita tengok pokok, cantik pokok. Tengok binatang-binatang. Itu boleh tengok. Tang wanita tak boleh. Kenapa? Lianna nazratun hiya bidayatun an-nuzu' binisbati lirajuli wal mar'ah. Kerana apa? Pandangan tadi ialah permulaan yang akan menggerakkan syahwat antara lelaki dan perempuan. فأنت لا تستطيع أن تتحكم في نفسك بالنسبة لما يمكن أن يحدث بعد ذلك. Kalaulah kamu tengok juga, nanti kamu apa? Bila kamu dah tergerak, dah ada, kita kata syahwat itu sudah menyala, nanti kamu dah tak mampu dah nak pegang. Tak mampu nak pegang. Kamu tak mampu nak kontrol. Kan? Kamu tak mampu dah nak padamkan api tadi. Sebab tu dimulakan dengan melihat pun haram. Laki perempuan, perempuan laki. Melihat pun haram. Macam mana kalau lagi berpegangan tangan? Apa lagi? Berdua-duaan? Apa lagi? Duduk dekat-dekat. Oi. Kalau tengok yang jarak jauh ni pun tak boleh, lagilah yang lain-lain tu semuanya akan merangsang syahwat seorang manusia. Wa nazratun qad awjadat taghyiran yaquduha ila al-ma'siyah. Inilah nanti bila dah tengok itu pandangan itu akan membawa kepada maksiat. Maksiat dalam hati, maksiat di dalam mata, maksiat di dalam tangan, maksiat akhirnya pada kemaluan. Nampak tak? Mula dengan apa? Dari mata jatuh ke hati. Begitulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan Nabi Adam alaihi salam dan Sayyidatina Hawa untuk mendekati pohon tersebut yang berada di dalam syurga. Pohon yang haram. Allah kata apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua dekati pokok ini. Jangan dekat, bukan jangan makan tau. Jangan dekat, sama macam zina tadi. Jangan dekat dengan zina, bukan jangan berzina. Bila kamu dekat dengan pokok ini, kamu mesti terliur nak makan. Nampak tak? Jadi Allah akan suruh apa? Allah suruh daripada awal, jangan dekat dengan pohon ini. Belajarlah daripada ibunda kita dan ayahanda kita. InsyaAllah kita berhenti pada sekarang ni muka surat berapa? Saya nak tengok. Okey. Dia tak ada buku surat pula ya. Pada bab ni lah. Dia ada. Kau tak ada buku surat. 46. So kita berhenti pada muka surat 46. InsyaAllah bulan hadapan moga-moga kita boleh berjumpa secara maya pula. Kita berjumpa secara offline insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang menonton kita daripada FB Pusat Penguatatan Zakat, silap, Surau Kementerian Kerja Raya, dan insya-Allah mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.